pengalaman mengajar erti bersyukur, dan ini adalah kisah rintitan daripada cerita tu, iaitu cerita pakcik yang motosikal dia kena sita. Memandangkan ada yang nak tahu sambungan cerita tentang pakcik yang motornya disita tu, aku akan update lagi. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang sangat sedih dan aku type ni pun sambil mengalir air mata. Lepas aku, Nini dan juga kawan-kawan lain hantar barang untuk pakcik tu, aku ada bincang dengan Nini nak terus bantu dan juga melawat pakcik. Nini setuju dan kami buat keputusan setiap hari Ahad kami nak berkunjung ke rumah pakcik. So aku dan Nini usaha cari duit lebih. Dari satu menu aku hantar ke vendor jadi 2 menu. Nini pula dari satu kerja sehari sekarang dah jadi 2 ke 3 kerja. Ingat aku dah gigih dah, rupanya Nini lagi gigih. Alhamdulillah, banyak pintu rezeki dibuka buat kami berdua. Bila tiba hari Ahad, aku dan Nini akan pergi beli barang basah dengan lauk makan tengah hari sikit, bawa pergi ke rumah pakcik. Sampainya kami kat rumah pakcik, aku dan Nini dikejutkan dengan bunyi yang agak bising macam orang mengamuk. Terus laju aku dan Nini berlari bagi salam dan masuk dalam rumah pakcik. Rupanya, Ara, iaitu anak pakcik tu, mengamuk. Dia nak pukul anaknya. Yang paling sebab, pakcik peluk cucu dia tu sambil tahan sakit dipukul oleh Ara. Nini cepat-cepat pegang Ara dan aku bangunkan pakcik, bawa pakcik duduk dekat ruang tamu sambil menggendong cucu pakcik tu lah. Aku tinggalkan pakcik dekat ruang tamu, aku masuk semula ke bilik dan bantu Nini untuk tenangkan Ara. Alhamdulillah hampir setengah jam kami berdua pujuk Ara dan akhirnya Ara terduduk kaku sambil menangis. Bila dia agak tenang, aku cuba untuk tanya, kenapa Ara macam ni? Ara ada masalah ke? Ara menangis terisak-isak sambil cerita. Ara rindu ibu dengan Abang Pak Ain, suami dia. Dulu Abang Pak Ain dengan ibu janji tak tinggalkan Ara seorang diri. Sekarang ni ibu dengan Abang Pak Ain tinggalkan Ara dengan ayah. Ibu dengan Abang Pak Ain tipu Ara. Ara sakit. Ara sunyi. Ara hilang 2 syurga Ara. Dan aku tak mampu berkata-kata, terus peluk Ara. Ya Allah, betul-betul sakit bila hilang orang yang kita sayang. Mampukah aku nak hadap kalau aku yang di tempat Ara sekarang? Ara menangis dalam pelukan dan dia minta aku tolong jaga anak dan ayahnya jika dia pergi. Lagilah aku menangis kan dengan kata-kata Ara. Aku cuba untuk tenangkan dia supaya dia tak fikir yang bukan-bukan. Ara dah agak tenang, kemudian aku ajak Ara ke dapur untuk siapkan makanan tengah hari yang aku dan Nini bawa. Ara ikut je tanpa bersuara. Dan lepas makan semua tu, aku dan Nini berboraklah dengan pakcik. Tapi yang keluar dari mulut pakcik cuma, maafkan ya nak, dah banyak dah pakcik susahkan anak berdua. Aku dan Nini dengan serentaknya cakap, tak susah pun pakcik. Dan Nini beritahu pakcik kami akan terus tetap melawat pakcik setiap hari Ahad. Ucapan terima kasih tak putus-putus dari mulut pakcik ucapkan pada kami berdua. Aku diam dan perhatikan muka pakcik. Dalam kepala aku banyak persoalan yang terus bermain di fikiran ni. Dalam pukul 1 lebih kami minta diri untuk balik dan macam biasalah, nak balik je pakcik hulurkan RM1 untuk kami berdua. Ahad minggu seterusnya 24 September kami pergi lagi melawat pakcik. Sampai je dekat rumah pakcik, kami disambut oleh Ara dan aku tengok Ara ceria, tak macam selalu. Alhamdulillah, syukur sangat tengok bila Ara macam ni. By the way, ada yang tanya Ara ni umur berapa? Dia sebaya dengan aku dan Nini, 28 tahun. Masuk je kami dalam rumah tu, aku tengok pakcik agak sibuk lah kat dapur. Aku pun bantulah mana yang patut. Nini pula temankan Ara berborak dekat ruang tamu. Sambil tolong pakcik sediakan makan tengah hari, aku boraklah pasal Ara. Bukan main senyum lagi pakcik cerita pasal Ara yang dah semakin baik. Tenang sangat rasa bila tengok lihat wajah pakcik sekarang. Lepas masak makan, kami berbual, bergelak ketawa macam biasa. Pukul 1 je kami minta diri nak balik. Sebelum balik, Nini bagi pakcik handphone. Senang sikit kalau ada apa-apa, pakcik boleh terus call aku ataupun Nini. Baru je keluar pintu rumah, Ara tarik tangan aku dan peluk sambil ucap terima kasih. Tapi hari tu aku rasa macam lain sangat dengan Ara. Macam sesuatu sangat. Dah berapa malam dah aku tak boleh tidur. Aku rasa macam ada benda tak kena. Perasaan yang bercampur aduk. Tak tahulah macam mana nak gambarkan. Aku cuba untuk tak fikir bukan-bukan. Tapi tak boleh. Ahad 1 Oktober, Nini ada emergency. Jadi tak boleh nak pergi melawat pakcik. Aku call pakcik daripada pukul 7 pagi. Sampai pukul 9. Pakcik tak jawab. Masa ni perasaan tu datang balik rasa tak tenang. Tak tahulah aku nak gambarkan macam mana. So aku cuba ajak suami aku untuk teman ke rumah pakcik. Sampai je dekat rumah pakcik, aku tengok ada orang kampung 5 ke 6 orang yang keluar dari rumah pakcik. Jadi aku cuba untuk fikir yang baik-baik lah. Mungkin orang kampung datang melawat pakcik sama macam aku dan Nini yang selalu datang melawat kan. Aku masuk dalam rumah. Alangkah terkejutnya aku tengok sekujur tubuh terbaring lemah di ruang tamu rumah pakcik. Aku terus berlari sambil pegang tangan Ara yang sejuk sangat rasanya. Dengan suara tersekat-sekat Ara cakap, tolong tengok-tengokkan ayah dan anak Ara. Ara dah tak kuat dah.
Aku cuba untuk kuat depan Ara tapi aku tak mampu. Aku terisak-isak menangis dan janji dengan Ara. Ara genggam tangan aku kuat sangat dan Ara hembuskan nafasnya yang terakhir pada jam 10 pagi. Aku rebah dan aku tak mampu nak bangun. Suami aku yang papa aku dan bawa aku duduk. Kemudian suami terus uruskan apa yang patut. Sakit sangat rasa. Aku baru nak kenal Ara, baru nak berkawan dengan dia. Tapi Allah lebih sayangkan Ara. Aku call Nini untuk sampaikan khabar duka ni. Nini dari kampung terus datang ke rumah pakcik. Aku tengok pakcik terdiam kaku di sisi Ara dan anak Ara pula menangis tak berhenti. Mungkin baby tu dapat rasa yang mak dia dah tinggalkan dia kan. Aku kuatkan semangat, bangun, gendong baby, buatkan susu dan tidurkan baby. Alhamdulillah tak sampai 10 minit baby tidur. Lepas sejam menunggu, ambulans pun sampai dan bawa jenazah Ara ke hospital. Suami aku bawa pakcik ikut pergi hospital dan aku dekat rumah jaga baby. Dalam pukul 12 lebih, Nini sampai, terus masuk dan peluk aku. Menangis Nini kat bahu aku. Aku tak tahulah betapa lajunya si Nini ni drive dari kampung atuknya sampai ke sini. Settle semua urusan kat hospital, jenazah Ara dibawa pulang ke rumah dan dikebumikan lepas solat Isyak. Aku minta tolong mentua Ara jagakan baby sekejap. Aku nak ke kubur, tapi mentua Ara cakap, tak nak lah, nanti terkena sial budak ni. Aku terus bawa baby dan bagi pada mak aku untuk tolong jagakan baby. Aku baru nak pergi saung mentua Ara, Nini tarik tangan aku, terus bawa aku keluar pergi kubur. Geramnya lahai dengan mentua Ara ni. Nak je aku siap-siap mulut tak bertapis tu. Alhamdulillah lepas selesai ke bumi jenazah, kami kembali semula ke rumah pakcik. Dan aku tengok mentua Ara masih lagi ada, tengah sedap makan, macam datang kenduri pula. Padahal yang meninggal tu menantu. Sikit pun tak ada rasa perasaan apa, aku tak tahulah. Aku duduk dekat tepi mentua Ara dan aku tanya, sedap ke makan? Tak takut ke terkena sial makan kat sini? Kau tak ada duit nak makan kat kedai? Terus aku bangun pergi ambil baby. Makanan tu family aku yang masak. Sebab pakcik sehari tak makan. Jadi aku minta tolong lah mak aku masak kan. Lepas arwah pergi, aku ada ke rumah pakcik untuk bincang urusan tahlil untuk arwah. Muka pakcik terus berubah dan pakcik terdiam sejenak dan cakap, nak, pakcik tak ada duit lebih pun untuk buat majlis. Aku tengok muka pakcik tengah berfikir. Lalu aku cakap, pakcik jangan fikir duit sebab ramai sedekah untuk majlis ni. Sekarang pakcik perlu fikir nak masak apa dan nak buat kat mana je. Lepas aku cakap macam tu, terus pakcik tundukkan muka dan menangis. Duit untuk majlis tu semua dari keluarga dan kawan-kawan aku dengan Dini. Alhamdulillah ramai orang baik-baik yang sudi bersedekah untuk keluarga pakcik. Pakcik pilih buat di masjid je malam tu. Ramai kawan-kawan ini datang bantu dan semuanya berjalan lancar. Baby pula, aku nak ambil tinggal dengan aku. Tapi aku risau juga pakcik sunyi. Kalau tak ambil, kesian pula pakcik kena uruskan sendiri. Dan lepas bincang dengan pakcik dan suami aku pilih untuk jaga baby di malam hari. Pakcik jaga di siang hari. Biarlah pakcik rehat di malam hari. Kalau siang boleh pakcik main-main dengan cucu. Tak adalah sunyi sangat kan. Alhamdulillah aku dah siapkan semua proses untuk ambil baby jadi anak aku. Yelah aku ni pun tak ada anak lagi. Jadi aku akan jaga baby. Nak bagi Nini tak boleh sebab Nini pun belum kahwin. Sekarang aku dah suami tengah siap-siapkan barang untuk bilik tetamu. Sesekali bolehlah pakcik datang menginap di rumah kami. Pakcik pula dari hari arwah tak ada sampai sekarang ni, kalau aku dan suami ke rumah pakcik, dia akan berulang-ulang cakap terima kasih sebab bantu masa hari arwah meninggal. Untuk Ara, semoga Ara tenang di sana dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Terima kasih Ara. Dari Ara lah aku belajar banyak benda. Dari Ara juga aku jadi tahu sakitnya rasa kehilangan orang yang kita sayang. Dan akhir kata dari saya, sebesar apapun ujian kita yang kita sedang hadap sekarang ni, ingatlah bahawa ada orang yang ujiannya lebih besar dari kita. Dan sebelum aku lupa, Ara ada tinggalkan surat yang penuh dengan maksud yang tersirat. Nanti kalau rajin, aku akan tulis isi surat tu. Al-Fatihah untuk Ara.